Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Yeremia babak ke-29. Surat Yeremia kepada orang Yahudi di Babilonia. Ya, bila orang Yahudi di dalam negara pembuangan, mereka akan rindu kepada tempat dan tanah air mereka. Dan ayat Tuhan akan menenangkan jiwa mereka. Ya, walaupun kita kata Tuhan itu maha kuasa, adil, Tuhan juga belas kasihan. Dalam Yeremia ayat 29, babak 29 ayat 11, ia berkata, Aku sendiri tahu akan rancangan aku untuk kamu. Rancangan itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk memakmurkan kamu dan untuk memberikan masa depan yang kamu harapkan. Ya, kita jangan terserong dalam ayat Tuhan. Apa yang Tuhan mahu adalah untuk kebaikan kita, tetapi selalu kita terserong dan hendak mengikut nafsu kita sendiri. Ya, mari kita melihat dan mendengar apa dalam surat Yeremia ini. Mari kita bermula. Aku menulis surat kepada para imam, nabi, pemimpin bangsa dan kepada semua orang lain di Yerusalem yang telah ditawan oleh Nebuchadnezzar dan dibawa ke Babilonia. Aku menulis surat ini setelah Raja Yoyakin, bonda baginda dan para pegawai istana, para pemimpin orang Yahuda dan Yerusalem, para tukang dan pekerja mahir dibawa ke pembuangan. Aku memberikan surat itu kepada Ilasa, anak Safan, dan Gemaya, anak Hilkiah, yang diutus oleh Raja Zedekiah dari Yahuda kepada Raja Nebuchadnezzar dari Babilonia. Surat itu berbunyi, ayat 4. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel, kepada semua orang yang telah dibiarkannya ditawan oleh Raja Nebuchadnezzar, lalu dibawa dari Yerusalem ke Babilonia. Ayat 5. Menetaplah di situ. Dirikanlah rumah kamu. Bukalah ladang dan nikmatilah hasilnya. Berkahwinlah supaya kamu mendapat anak, dan biarlah anak kamu juga berkahwin supaya mereka pun mendapat anak. Jumlah kamu mesti bertambah dan tidak boleh berkurang. Bekerjalah untuk kemakmuran kota tempat aku membuangkan kamu. Berdoalah kepada aku untuk kepentingan kota itu. Kerana jika kota itu makmur, kamu pun akan makmur. Aku Tuhan, Allah Israel, memberikan amaran kepada kamu supaya tidak membiarkan diri ditipu oleh nabi-nabi yang tinggal di tengah-tengah kamu atau oleh sesiapa pun yang berkata bahawa mereka dapat meramalkan masa depan. Jangan pedulikan mimpi mereka. Mereka menggunakan nama aku ketika berdusta kepada kamu. Aku tidak menyuruh mereka. Aku Tuhan yang Maha Kuasa telah berfirman. Tuhan berfirman, apabila genap masa 70 tahun bagi Babilonia, aku akan memperhatikan kamu lagi dan menepati janji aku untuk membawa
kamu pulang. Ya, ayat 10 memberitahu kita bangsa Yahudi akan berada di tempat perbuangan selama 70 tahun. Ayat 11, aku sendiri tahu akan rancangan aku untuk kamu. Rancangan itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk memakmurkan kamu dan untuk memberi masa depan yang kamu harapkan. Barulah kamu akan berseru kepada aku. Kamu akan datang untuk berdoa kepada aku, dan aku akan menjawab doa kamu. Kamu akan mencari aku, dan kamu akan menemui aku, kerana kamu mencari aku dengan sepenuh hati. Sungguhnya kamu akan menemui aku. Ya, sungguh baiknya dalam ayat 13 kita mendengar, kamu akan mencari aku dan kamu akan menemui aku, kerana kamu mencari aku dengan sepenuh hati. Sesungguhnya kamu akan menemui aku. Ya, Tuhan cakap dalam hati yang suci, bila kamu berdoa mencari Tuhan, Tuhan akan menampakkan diri kepada kamu. Sungguh baiknya ayat Tuhan. Ayat 14, sesungguhnya kamu akan menemui aku. Ya, haleluya. Aku akan mengembalikan kamu ke tanah kamu. Aku akan mengumpulkan kamu dari setiap negeri dan dari setiap tempat. Aku mencerai-beraikan kamu. Aku akan membawa kamu pulang ke negeri asal kamu. Aku Tuhan telah berfirman. Kamu berkata bahawa Tuhan telah memberi kamu nabi-nabi di Babilonia. Dengarlah apa yang difirmankan Tuhan tentang raja yang memerintah negeri yang diperintah oleh Daud dahulu, dan tentang penduduk kota ini, iaitu sanak saudara kamu yang tidak dibawa ke pembuangan bersama-sama kamu. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, aku akan mendatangkan peperangan, kebuluran dan wabak penyakit kepada mereka. Aku akan memperlakukan mereka seperti buah ara yang terlalu busuk, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan peperangan, kebuluran dan wabak, sehingga semua bangsa di seluruh dunia ngeri melihat keadaan mereka. Di mana-mana aku mencerai-beraikan mereka, orang akan ngeri dan takut melihat apa yang telah berlaku kepada mereka. Mereka akan diejek dan nama mereka digunakan sebagai kutuk. Semua hal itu berlaku kepada mereka kerana mereka tidak menurut perkabaran aku, yang aku sampaikan terus-menerus kepada mereka melalui para nabi, hamba-hamba aku. Mereka tidak mahu mendengarkan perkabaran aku itu. Kamu semua telah aku buangkan ke Babilonia. Dengarlah apa yang aku, Tuhan, berfirmankan. Ayat 21. Tuhan yang Maha Kuasa Allah Israel telah berfirman tentang Ahab anak Kolaya dan tentang Zedekiah anak Maseah, yang menggunakan nama Tuhan untuk menyampaikan dusta kepada kamu. Tuhan berfirman bahawa Dia telah menyerahkan mereka kepada kekuasaan Raja Nebukadnezar dari Babilonia, yang akan membunuh mereka di hadapan kamu. Apabila orang yang telah dibawa dari Yerusalem ke Babilonia hendak mengutuk seorang, mereka akan berkata,
Semoga Tuhan memperlakukan engkau seperti Zedekiah dan Ahab yang telah dibakar hidup-hidup oleh Raja Babilonia. Begitulah kesudahan mereka kerana mereka melakukan dosa-dosa besar di Israel. Mereka berzina dan menggunakan nama Tuhan untuk berdusta. Perbuatan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dia tahu apa yang dilakukan mereka dan dia sendiri menjadi saksi untuk melawan mereka. Tuhan telah berfirman. Ya, Tuhan adalah pencipta kita dan dia memang tahu apa hasrat hati kita. Ya. Surat Semaya ayat 24. Tuhan yang Maha Kuasa Allah Israel memberikan perkabaran kepada aku untuk Semaya, orang Nahilam, kerana Semaya telah mengirim surat dengan menggunakan namanya sendiri kepada semua penduduk Yerusalem, kepada Imam Zefania anak Maseah dan kepada semua iman yang lain. Surat yang ditulis oleh Semaya kepada Zefania berbunyi demikian. Ya, kita mahu mendengar apa yang dilakukannya. Ayat 26. Tuhan telah melantik engkau menjadi imam untuk menggantikan Yoyada. Dan sekarang engkaulah pegawai tertinggi di rumah Tuhan. Engkau bertanggungjawab untuk memastikan supaya setiap orang gila yang mengaku dirinya nabi dibelenggu dengan rantai besi pada lehernya. Mengapa engkau tidak bertindak terhadap Yeremia, orang Anatot itu, yang telah berlaku sebagai nabi di kalangan bangsa kita? Dia telah memberitahu orang kita di Babilonia bahawa mereka masih lama tinggal di sana sebagai orang tawanan. Lalu mereka harus mendirikan rumah, menetap di sana, membuka ladang dan makan hasilnya. Surat itu dibacakan oleh Imam Zefania kepada aku. Oleh itu Tuhan menyuruh aku mengirim berita tentang Semaya kepada semua orang Israel yang dibuang ke Babilonia. Berita itu demikian. Semaya telah berucap kepada kamu seolah-olah dia seorang nabi, padahal aku, Tuhan, tidak menyuruh dia. Oleh sebab dia telah menyebabkan kamu percaya kepada dusta dan menyuruh kamu melawan aku, maka aku akan menghukum dia dan keturunannya. Dia tidak akan mempunyai keturunan yang tinggal di kalangan kamu. Dia tidak akan hidup untuk melihat hal-hal yang baik yang akan aku lakukan untuk umat aku. Aku Tuhan telah berfirman. Ya, kita mesti periksa ayat Tuhan dan periksa hasrat nabi-nabi atau imam-imam ataupun ketua-ketua di dalam gereja, supaya kita tahu hasrat mereka adakah datang dari hasrat Tuhan. Ya, banyak yang boleh menggunakan nama Tuhan, tetapi dalam ayat 24 dia berkata, surat Semaya menggunakan namanya sendiri. Ya, dia berkata, Semaya telah mengirim surat dengan menggunakan namanya sendiri kepada semua penduduk Yerusalem, kepada Imam Zefania, anak Manaseh, dan kepada semua imam yang lain. Surat yang ditulis oleh Semaya kepada Zefania berbunyi berikut. Ya, ini adalah
di kalangan imam-imam. So, kita mesti was-was dan tahu adakah firman ini datang dari Tuhan. Ya. Kita mesti tahu. Ya. Selidiklah hati kita supaya kita tahu hasrat Tuhan bersama hasrat kita. Ya, sekian, terima kasih. Shalom.